Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to Trilogy Mystery. Nama aku Aizat and this is my first video dalam channel YouTube aku. So, bear with me guys. Untuk video yang pertama kali ni, aku nak sampaikan pada korang satu kisah misteri yang pernah terjadi ke atas diri aku sendiri sepanjang dalam hidup aku. So, cerita dia macam ni. 20 tahun lepas, masa aku darjah 1, aku pernah dimasukkan ke sekolah di area Ipoh. Waktu tu aku tak expect apa-apa yang menyeramkan di kawasan sekolah tersebut. Bila korang masuk pun sekolah tu, aku tu dia memang tak ada apa-apa yang mistake, yang seram. And then bila masuk bulan 1 tu, bulan 2, bulan 3, bulan 4, tiba-tiba sekolah aku dia announce dia nak buat hari sukan. Aku pun participate lah dengan semua aktiviti sukan. And then belum sampai ke hari sukan tu, macam biasalah kita orang pun buatlah latihan rumah sukan, and which is wajib untuk kita prepare sampai ke hari sukan. And then first day lagi training, aku ingat lagi latihan rumah sukan tu dia berakhir pada jam 4.30. So lepas habis latihan rumah sukan tu, aku pun solat asar sekejap, and then aku pun tunggu ayah aku dekat tempat biasa. Waktu tu aku rasa aku tinggal seorang je. And then tunggu ayah aku dia tak sampai-sampai. Jadi aku pun pergilah main lompat jauh. And tempat lompat jauh tu pula dia berada di hujung padang, di penjuru padang. Okay. And then waktu tu terang lagi sebenarnya, tak adalah gelap mana pun, tak adalah scary mana pun kan. So aku pun pergilah main. Main tiba-tiba ayah aku sampai. So budak bila tengah main, kebetulan ayah pula sampai. Confirm dia akan bagi last touch dululah, macam okay ni last lah aku lompat kan. Dan bila aku lompat kali terakhir tu, benda ni bagi aku agak misteri sikit lah. Bila aku lompat, masa tengah lompat tu, tiba-tiba aku terasa macam aku terlanggar something in the middle of the air tu. Aku macam terlanggar something tau, yang menyebabkan aku terjatuh di pertengahan lompatan aku tu, berbam jatuh. Muka aku pula dia macam tersembam kena pasir. So basically mata aku ni kena pasir lah kiranya. Bila dah jatuh tu, aku pun rasa panik lah, sebab aku tak nak ayah aku nampak aku kan. So aku kena marah lah. And then bila aku dah kibas-kibas muka aku tu, aku pun straight away lari ke arah pintu sekolah. And then lepas 2-3 hari, kejadian pelik mula berlaku. Bila aku bangun pagi, aku macam tak boleh nak buka mata. Aku tak boleh nak buka mata guys. Mata aku ni macam dipenuhi dengan, sorry to say lah, macam tahi-tahi mata yang keras, yang mengeras, sampaikan dia tutup mata aku, and menyebabkan aku langsung tak boleh nak buka. The only way untuk aku buka mata aku is by baca bismillah, ambil air, aku letak kat mata aku guys. And then bila dah buka tu pun, dia akan rasa macam aku punya penglihatan tu kabur. And then after sunrise, bila matahari naik, baru aku boleh nampak dengan jelas. Lillahi ta'ala guys, lillahi ta'ala. Benda yang macam dekat atas diri aku. Kadang-kadang tu sampai aku terpaksa orang kata ambil cuti yang agak lama sebabkan mata aku ni terlampau teruk. Dan aku pernah cuti sekolah 2 bulan guys. 2 bulan semata-mata untuk dapatkan treatment di specialist. Jadi parents aku pun bawa lah pergi specialist bagi mata. Lepas terima rawatan tu, doktor pun dia actually tak boleh nak sahkan aku ni sebenarnya sakit apa, mata aku ni kena apa sebenarnya. And then Ipoh specialist tu sendiri sarankan aku dengan parents aku pergi ke hospital, aku rasa Tun Husin On, Hospital Husin On, untuk consult masalah mata aku. And then kami pun decide pergi ke KL dengan harapan at least adalah solution untuk masalah mata aku. Bila dah sampai sana pun, doktor specialist dekat KL tu dia kata mereka pun sebenarnya tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa yang rawatan aku terima dekat specialist Ipoh adalah sama rawatan yang dia orang akan bagi bila aku terima rawatan dekat KL, dekat hospital Tun Husin On tu. Kami pun rasa macam hampa. Kami decide untuk balik malam tu juga. And before kami bertolak balik, kita orang sempat singgah dekat satu restoran, warung lah kiranya, dia warung di tepi jalan je. Kami pun order lah macam biasa. Tiba-tiba daripada mula kami datang tu, mak aku rasa macam, mak aku perasan ada seorang pakcik ni, dia macam tengok aku daripada jauh. Aku rasa pakcik ni owner kedai lah, Wallahualam, aku tak tahu lah dia siapa. And then pakcik ni tenung je aku dari jauh. Daripada kami tiba dekat tempat makan tu, sampailah kami tengah makan. And then bila dah habis makan tu, pakcik tu pun datang. So confirm lah memang dia owner kedai lah. Pakcik tu datang dekat kami untuk bayar. Lepas bayar tu, pakcik tu tanyalah, kami ni datang dari mana? Betul, ayah aku pun jawab, kami daripada Ipoh, datang sini nak bawa anak saya cek mata. So pakcik tu pun kata, oh ya ke? Sambil tu dia tengok aku, dia pandang aku, mata dia sambil jawab tu dia pandang aku. Lepas tu pakcik tu cakap something yang membuatkan ayah aku terkejut. And in fact, satu family aku terkejut. Pakcik tu cakap, pakcik rasa mata kamu ni ada sesuatu ni. Aku pun terdiam lah. Aku macam, aku tengah digest apa yang pakcik cuba cakap. Pakcik tu pun nasihatkan ayah aku pergi bawa aku cuba perubatan tradisional. Tukar conversation, ayah aku kata macam, iyalah, iya kan je lah. Dia tak ada pun take it serious sangat. Lepas balik pada Ipoh tu, few days later, ayah aku decide untuk bawa aku pergi jumpa seorang ustaz ni. Ikutkan parents aku ni mula-mula dia memang macam tak nak percaya, tapi bagi dia orang apa salah mencuba. So and that's what they did lah. Bila sampai jumpa seorang ustaz ni, ustaz tu first thing kita menceritakan masalah aku kat ustaz tu pun baca few surah, and then dia tutup mata, dia senyap agak lama guys, lebih kurang dalam 10 minit 8 minit macam tu. Lepas tu dia dah sedar, dia pandang ayah aku, dia mengucap panjang guys, Astaghfirullahalazim. Dia kata aku ni sebenarnya ada sesuatu yang
buatkan mata aku jadi macam ni? Ada sesuatu yang marah dekat aku. Aku pun terkejut lah dengan apa yang ustaz tu cakap. Betul ke ustaz ni kan? Paling mengejutkan, ustaz tu kata benda tu duduk kat mata aku. Aroma aku terus naik and aku terpaku lah. Aku tak boleh kata apa-apa. Ayah aku tanya macam mana benda ni boleh jadi kan? Ustaz tu kata aku ada buat something yang menyebabkan anak jin cedera masa lalu dekat tempat yang aku lalu. Bila ustaz tu cakap macam tu, aku terus teringat insiden aku yang aku main lompat jauh and then tiba-tiba aku terasa macam terlanggar orang. In the middle of the lompatan tu, aku terasa macam aku terlanggar orang. Bila aku teringat insiden tu, aku terus bagi tahu ustaz about it lah. And then ustaz tu kata mungkin tempat yang aku main lompat jauh tu pada waktu itu adalah laluan mereka dan hanya satu cara saja untuk ubatkan mata aku, which is aku kena keluar daripada sekolah tu. Yes, aku kena keluar. Tak ada ubat lain. Pergilah dekat mana-mana, tukang ubat ke, ustaz ke. The only solution is memang benda tu tak nak aku ada kat situ. So, selagi aku ada kat situ, selagi tu dia akan mengganggu aku. So, lepas form 1, bila aku dah masuk form 1, lebih kurang sebulan 2, Alhamdulillah guys, mata aku dah pulih macam biasa. Dah boleh nampak macam orang lain. Actually, mula-mula parents aku, dia macam tak percaya jugalah apa yang ustaz tu cakap. Sampaikan diorang minta aku stay dekat sekolah tu sampai dah darjah 6. And after darjah 6, barulah aku dimasukkan ke sekolah yang lain, which is going to form 1 lah. Bila parents aku sedar penyakit mata aku ni dah baik, and that's the moment dia orang sedar yang apa ustaz yang kita orang jumpa 4 tahun yang lepas tu is actually make sense and benar. So kat sini aku nak tekankan pada korang, that doesn't mean benda yang kita tak boleh melihat tu tak anggap benda tu tak benar. Okay guys, itu sahaja kisah daripada aku dan semoga korang boleh ambil iktibar daripada kejadian yang pernah menimpa aku ni lah. Dan aku minta maaf kalau ada sebarang kecacatan yang berlaku dalam video ni. So because this is my first time making video, so I hope you guys bear with me. And sekian sahaja untuk video kali ni. Jumpa anda lagi di video akan datang. Assalamualaikum.